menggunakan kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis. Muka surat 17. Kita sampai dan setengah. Kita masih lagi berada di bawah bab kebinasaan berkahwin. Orang yang kahwin, dia terdedah kepada beberapa bahaya. Di antaranya, kata dia, dan setengah daripada kebinasaan berkahwin itu, terlebih membaikkan perangai dan muwafaqah akan ahlinya itu di dalam kesukaan hawa nafsunya. Ini bahaya yang akan menimpa orang yang sudah kahwin. Orang yang sudah kahwin, kadang-kadang dia terlampau memikirkan nak bagi keluarga dia seronok. Isteri dia mesti seronok, anak-anak dia mesti seronok. Kadang-kadang oleh kerana terlampau sangat seronok, di hari akhirat esok kita jadi orang yang terlalu tidak seronok. Bahaya seronok ni. Biasanya seronok ni dia berakhir dengan malapetaka. Biasanya. Berapa hari bulan baru ni, bulan 12. Budak-budak muda Melayu Islam kita, dengan pasangan masing-masing, pasangan belum kahwin, pergi berseronok di Pulau Langkawi. Hidup mandi manda dekat dengan Pulau Rebak di Langkawi. Kawasan tu kawasan beting. Laut dia jadi dalam, di tengah sana dia timbul balik. Mereka mandi masa air cangkap. Dia boleh lalu di kawasan yang dalam tu pun dia lalu tak dalam. Dia pergi sampai ke tengah sana, naik cangkap balik. Dia seronok mandi di tengah laut, air makin pasang, tak sedap. Bila nak balik, dia nak kena lintas kawasan beting. Dia pergi makin dalam. Nak pergi ke darat, tapi pergi makin dalam, makin dalam. Undur. Tikuk ni makin dalam, undur. Dia nak terus tunggu di tengah air makin pasang. Tu kata yang seronok tadi tu. Bila jadi macam tu, nak buat macam mana? Randuk juga air tu. Randuk juga, lemah. Bila lemah, boyfriend kononnya nak main jadi hero tu loh, dengan boyfriend dia gulung pergi sekali dalam air laut tu. Biasanya seronok yang tidak diredai Allah, dia berakhir dengan malapetaka yang menyedihkan semua ahli keluarga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang yang kahwin pun serupa juga. Terlampau sangat nak pastikan isteri seronok, anak-anak seronok. Kadang-kadang dia terlanggap benda-benda yang Allah tak bagi buat kerana nak seronok. Kata dia sehingga membinasakan akan perangai ahlinya dan dirinya. Tetapi hendaklah ada sekalian itu dengan pertengahan. Ini yang Islam ajar. Islam ajar kita wa khairul umur awsatuha. Dia kata. Dan sebaik-baik perkara itu, tak kira perkara apa juga, sebaik-baik perkara itu awsatuha, yang pertengahan, yang sederhana. Bukan tak boleh seronok, boleh seronok. Nabi pun seronok dengan isteri dia. Sehingga kan Nabi pernah ajak isteri dia, Sayyidatina Aisyah, lumba lari dengan dia. Seronoklah tu. Tapi seronok Nabi tidak sampai membinasakan diri. Nabi seronok ada limit dia, ada had dia, ada batas sempadan dia. Islam memang meletakkan perkara ini sebagai panduan semua umat dia. Wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu kita ambil yang intermediate, yang pertengahan. Maka jikalau ada ahlinya itu mengerjakan akan suatu yang mungkar, yang menyalahi akan syariah, sama ada yang haram ataupun makruh ataupun kurang adab, maka hendaklah ditegahnya akan dia dan memarahi akan dia. Itu dia yang kata sempadannya.
Kita boleh bagi anak kita berseronok, kita boleh bagi isteri kita seronok, tetapi ada sempadan ni. Kalau seronok dia sampai ke peringkat dia nak langgar buat benda haram, waktu tu kena tegur dia. Kalau seronok dia sampai peringkat dia nak langgar buat benda-benda yang Tuhan tak suka, waktu tu kena tegur dia. Isu rokok tak habis. Apa nak jadi kita ni? Tak habis-habis. Melalut-lalut. Lepas seorang-seorang, lepas seorang-seorang. Makin bercakap, semakin nampak kedangkalan mereka ini. Setelah majlis fatwa Kedah. Kedah dia tak ada mufti. Negeri lain semua ada mufti. Perlis, Kedah, Perak, Selangor, semua ada mufti. Kedah dia tak ada mufti. Dia ada jawatan kuasa fatwa. Itu lebih selamat. Sebab satu fatwa tidak dikeluarkan oleh satu orang. Sebaliknya mereka duduk. Wa amruhum syura bainahum. Sebarang urusan diputuskan secara syura. Bincang sama-sama dia, keluarkan fatwa. Majlis fatwa Kedah sudah mengeluarkan fatwa rokok haram. Bersandarkan kepada nas yang ada dan juga hujah-hujah yang diberikan oleh ahlul zikri. Orang yang reti tentang bidang itu. Disokong oleh mufti sahibus samahah, mufti Selangor. Ada pula hamba Allah Isa Opong. Duk lawan. Duk lawan tu aku pergi rabah dalam paket dia tengok. Kalau tak kotak 20 pun kotak 7 mesti ada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Akhirnya keputusan yang dibuat oleh orang-orang yang faham agama ini menjadi bahan ketawa semua orang. Di Tanjung Baru ni satu surau dekat Golden Sand Hotel. Tengah duk bang, satu pelancong dari Jerman naik atas surau, rabut ambil mikrofon tu. Marah, maki hamun kawan yang bang ni. Dia kata buat ingat kacau orang. Pelancong laknat. Pelancong mai makan angin di negeri ini. Masuk pun dapat visa untuk beberapa hari saja. Berani naik atas surau, rabut ambil mikrofon. Saya marah betul lah orang yang ada atas surau masa tu. Awak yang apa tak demak orang putih ni. Soal undang-undang itu soal yang kedua. Kalau pergi buat report polis pun dia kena denda lah RM150, RM200 dan sebagainya. Mau demah hati dia sikit. Bagi dia reti, kata orang Islam tak suka orang hina agama dia. Tapi dia tak buat apa. Cuma turun pergi report polis. Akhirnya dia ni kena denda apa dia tak? Selang beberapa hari lepas itu, bahan peristiwa ini menjadi bahan cerita Cina-Cina yang ada di sekitar itu. Mereka main di depan orang-orang Islam yang ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sakit hati. Kita dengar rasa sakit hati. Kerana orang Islam hari ini tak sampai lagi tu. Tangga nak bangkit pertahan agama tu tak sampai lagi. Dia gamak tengok orang buat lagu tu. Dia gamak. Dia tak. Leceh semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tak mau ada orang yang melakukan perbuatan yang seperti ini kepada agama kita, dan kita hanya melihat perkara-perkara macam ini jadi dan kita tak buat apa-apa kat dia. Baik. Kata dia maka sayogianya
Jangan sekali-kali menolongi akan ahlinya pada perbuatan yang menyalahi akan syariah agama yang suci. Kita sebagai bapa dalam rumah, sebagai suami dalam rumah, sekali-kali jangan mengizinkan anak-anak kita, isteri kita melakukan perbuatan yang Tuhan tegah dalam rumah kita. Jangan izinkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan bertolong-tolonglah kamu atas berbuat kebajikan dan atas takut akan Allah. Dan jangan kamu bertolong-tolong atas berbuat dosa dan berseteru-seteru. Itu ayat Quran. Quran ini dia bagi garis panduan umum dekat kita. Dia kata dalam soal kebaikan, kena tolong. Dalam soal yang nak bawa kepada kejahatan, jangan tolong. Hala ke arah nak buat baik ni, jangan. Jangan duk tunggulah, jangan duk fikirlah. Sekolah Irsyad buat forum perdana baru ni. Kita buat pengumuman, boleh bagi derma. Duk isu ramai pakai telefon main di rumah saya. Dia kata, Ustaz, kami buat pelok dah duit duk pegang, tapi budak-budak tak main kutip. Kami duk pegang dah duit, budak-budak tak main kutip, kami tak bagi. Nakai sangat hampa ni pun. Lepas tak main kutip, pilah cari. Bagi jugalah. Pasal apa? Soal kebaikan ni kena usaha pi. Ni buat keluar dah ni. Nak bagi lah. Dah lepas tak main. Tak dia bagi. Tak boleh lah. Kita pun abah balik kat mereka. Tak apalah. Nak buat macam mana. Niat nak bagi tu dapat pahala lah. Tapi kalau lepas ni boleh buat money order post mai, yang tu pahala lagi jelas. Saya kata kat dia, alhamdulillah, sampai tadi duk mai lagi money order. Sampai tadi duk mai lagi. Alhamdulillah. Dekat 30,000 lah dapat. Jadi alhamdulillah. Yang tu kita solat. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ni, dia kata dalam soal kebaikan, kita kena gelut, kena usaha, dan kita kena tolong kalau kita nampak ada orang nak buat baik. Tapi dalam soal nak jadi keburukan, nak jadi jahat, jangan duk tolong dia. Orang nak buat kampung, kita tolong bagi pula tanah kita buat orang buat kampung. Bagus punya cerita. Bulan lepas kuliah baru mereka habak, mereka kata ada pampir belakang ni. Tanah siapa tak? Kalau tanah kerajaan tak apa, kerajaan tanggung ni. Tapi kalau tanah orang kita, jawablah di depan Tuhan itu. Pasal apa? Kita menolong ke arah berlakunya mungkar dan kerosakan di muka bumi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka sangatlah besar kesalahan dan kejahatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada pekerjaan laki-laki yang mengikut kata isterinya di dalam yang menyalahi akan syariah. Dia kata Tuhan marah sungguh kepada suami yang suami ini, isteri dia buat dosa, dia reba. Kalau dia tak reba pun, dia tak tegur. Suami tu duk turun dah main masjid, duk mengaji dah, duk dengar dah, duk faham dah. Balik ke rumah duk tengok bini dia tak pakai kelumbung, tak pakai tudung, dia duk serabut dah. Tapi nak tegur tak boleh. Dia cuba nak tegur, sangkut. Dia cuba nak tegur, sangkut. Maka diingatkan di sini, dia kata sangat besar kesalahan laki-laki yang macam ni. Seperti kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Wallahi ma asbaha rajulun yuti'u imra'atahu fima tahwa illa
kabahullahu finnar. Artinya, demi Allah, tiada pagi-pagi seorang laki-laki yang mengikut ia akan istrinya di dalam suatu yang disukai oleh hawa nafsunya yang menyalahi, melainkan menarikkan akan dia oleh Allah ke dalam api neraka. Ya. Hasan Al-Basri kita dah cerita dah tentang kisah dia sikit dulu ni. Hasan Al-Basri sumpah, kata dia, wallahi, demi Allah, dia kata, ma asbaha rajulun, tidaklah berpagi-pagi seorang lelaki itu, yuti'u imra'atah, dia taat kepada bini dia. Seorang laki-laki yang taat kepada bini dia, turut apa bini dia nak buat, fima tahwa. Bini dia nak buat benda yang mengikut hawa nafsu. Dia taat, dia turut, dia tak bangkang, dia tak pernah larang bini dia. Illa kabbah Allah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan sembamkan dia. Kabbah ni maksudnya sembam. Illa kabbahullahu finnar, melainkan Allah akan sembamkan muka dia di dalam api neraka. Coba baik. Nah, balik tengok bini kita di rumah. Kesian, kadang-kadang kesian. Kesian. Yang kita ni ustaz, hidup mengajak sana sini, begitu begini. Orang main rumah kita, bini kita pakai t-shirt tangan pendek aja. Allah. Leceh lah, cukup leceh. Orang duk tengok kita di masjid, orang respect ni tak tahu nak habaq lah. Orang tak tahu rahsia sebenarnya. Satu hari orang pergi ke rumah, jomong. Keluar main tangan pendek. Bulu tiap menyacak keluar ke celah yang ni. Itu tambah lah, itu tak ada lah. Dia geram, dia tambah tai. Dah lah jadi, janganlah macam tu. Janganlah macam tu. Leceh sangat. Kita duk bercakap pasal Islam. Kalau tidak ustaz sekalipun, kita duk bercakap pasal Islam. Kita duk sembang dengan kawan-kawan. Duk tumbuk meja kedum. Macam kita ni tahu sangat tentang Islam. Sekali orang lintas depan rumah kita, bini kita duk kemban aja tidak kain. Jatuh habis. Nabi SAW didik sahabat dia dulu. Nabi bercakap, di samping Nabi bercakap, Nabi itu jadi qudwah, jadi uswah hasanah. Sebab dalam Quran pun Allah mengiktiraf soal uswah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Nabi Muhammad itu uswah hasanah, contoh yang amat baik. Nabi itu jadi contoh dalam semua bidang. Dalam bidang akhlak, dalam bidang pentadbiran, dalam bidang politik, dalam bidang tadbir masyarakat. Semua sekali Nabi menjadi uswah, jadi contoh. Nabi tidak pernah cakap lain, buat lain. Nabi cakap, Nabi buat. Nabi SAW berjaya dalam dakwah dia selain daripada kerana Allah bantu dia, kerana dia menjadi contoh kepada diri orang lain. Masyarakat kita hari ini masyarakat yang nak tengok contoh. Ni, ada hari ni kebanyakan kita ni nak tengok contoh. Banyak dah orang main duk habaq kat kita tentang manisnya Islam. Banyak dah. Main ustaz mana pun bercakap cerita Islam ni manis, Islam ni baik, Islam ni. Semua sekali main duk cerita tentang kemanisan Islam, kebaikan Islam, kesempurnaan Islam. Masih tak ada contoh di depan kita. Sebab orang Islam hari ini kena buat contoh. Kena jadi contoh. Kita hari ini kekurangan tenaga dalam nak menampilkan contoh-contoh. Kurang tenaga. Lah ni ada majalah baru keluar dalam pasaran.
Saya sebut di Masjid Sungai Rambai dulu. Majalah Dunia Baru, majalah Okey Kartun, majalah Taktik untuk anak-anak yang baru masuk darjah 1, majalah Ayu untuk orang-orang perempuan. Yang majalah-majalah ini saya duk baca, tiap-tiap keluaran kita baca, kita tengok dia menampilkan isi-isi yang cukup baik. Dan isi-isi itu ditampilkan, ditonjolkan dalam masyarakat dalam keadaan yang cukup berkualiti. Kita nak macam ni ya. Kita dok condemn majalah URTV, kita dok condemn majalah macam-macam ada dalam masyarakat hari ini. Kita tak ada majalah untuk orang baca. Masyarakat nak baca, dia tak ada bahan nak baca. Dia baca URTV, orang marah dia. Dia nak baca apa? Kawan yang marah ni kata baca Quran lah. Tu dia jenuh. Dia kata hang yang suruh aku baca Quran, aku hang baca Quran selalu kan. Jadi lah ni bila kita kata tak usah baca URTV, ini majalah yang kamu nak kena baca. Susah nak buat kerja macam tu, susah. Contoh-contoh tu susah. Dia nak lancar majalah-majalah tu baru ni habis 100,000 lebih. Untuk iklan dalam surah Abaq saja habis 100,000 lebih. Kalau kita orang Islam yang sama-sama Islam tidak bantu dia, beli majalah dia, siapa nak bantu dia? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam mana nak bantu dia? Toko Cina duk makan lagi. Kita ni. Kita nak bercakap soal nak bantu orang Islam. Nak bantu apa? Toyu Cina duk balas lagi. Berapa kali habang dah duk makan situ lah. Buka kedai makan. Makan lagi tu. Toyu Cina tu makan. Dia buat masak jamu orang Islam lain main makan. Buat kenduri kahwin di rumah dia. Beli toyu Cina lagi. Tulis Cina, gambar naga duk sabung 2 ekor. Dia tak rasa mengkelan. Dia tak rasa tak lalu. Dia tak rasa. Dia gamak makan. Kita bukan soal nak bagi ilmu sahaja. Tapi kita nak cetuskan kesedaran untuk bantu sama-sama orang Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong dalam soal kebaikan dan takwa. Nah, kita tak mau dah orang ada ikut kuliah mengaji di masjid dan sebagainya, hidup makan benda-benda Cina ni. Tak mau. Benda tu nak masuk dalam perut kita, nak jadi darah daging kita. Kita tak mau kita terlibat dengan benda-benda yang syubhat macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hasan Al-Basri mengingatkan kita tentang perkara itu. Kata dia seperti sabda Nabi SAW, la yuflihu qaumun. Oh, itu salah tu, tolong perbetul. La yuflihu qaumun tamlikuhum, bukan tamlihukum. Tamim lam ka. Lepas itu baru hamim. Dia silap tulis itu. La yuflihu qaumun tamlikuhum imra'atun. Artinya tiada dapat kemenangan oleh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda tu tak habis lagi. Bukan kata apa, ustaz ni duk ulah isu lama. Tak lama Sampai lah orang duk cakap lagi benda tu. Tak habis lagi. Dan kita kena terus bercakap. Selagi mana kekeliruan ini terus berlaku dalam masyarakat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tak mau dah jumpa orang yang main di depan kita. Baru ni ada seorang hari forum di sekolah Irsyad tu. Pagi dia main jumpa saya. Main ayak sebetulnya. Kata ni apa dia ni? Ayak apa? Dia kan minta tolong ustaz. Tolong bagi dekat Dr. Harun. Minta Dr. Harun tolong jampi ayak ni. Dan nak buat apa? Dia kata untuk adik saya. Adik ipar saya. Adik saya ni laki-laki. Adik ipar saya ni perempuan.
Dia ni anti hadis. Bukan anti hadis pakai seronok ikut ni dah. Ada training ni. Ada training. Hidup ikuti satu training tentang bagaimana nak tolak hadis ni. Dia mampu bercakap. Alang-alang orang tak cukup kuat, dia boleh dah bagi Allah. Dia berhujah dengan Quran. Pokok pangkalnya, lah ni dia semayang 1 rakaat saja. Dia cuma ambil ayat semayang, pasal dalam Quran ada ayat suruh ambil ayat semayang. Faghsilu wujuhakum, suruh basuh muka, basuh tangan ni semua ada. Dia ambil ayat semayang. Dia menghadap kiblat, pasal dalam Quran ada ayat fawallu wajhaka syatral masjidil haram, menghadap kiblat. Dia ambil ayat semayang, dia menghadap kiblat, lepas tu dia rokok sekali, dia sujud sekali. Khalas, selesai semayang dia. Pasal apa? Dalam Quran Tuhan cuma kata Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu tengok orang yang ikut Muhammad itu rokok dan sujud. Tuhan sebut 2 tu aja, rokok, sujud. Jadi semayang ni sekali rokok, sekali sujud, selesai. Jadi isteri dia sampai peringkat tu dah. Apa jadi pun dia tak mau tinggal dah, kerana dia kata dia betul. Semua orang tak betul. Tolong diganti ayam ni. Saya kata awak bagi ayam mineral botol kecil aja. Lagi baik kita pergi ganti ayam kolah tu. Bawa main dia ni kita jelum masuk dalam kolah tu terus kata. Tak payah minum, tak payah apa, kita jelum terus. Masih teruk ni. Dekat minum tak ada apa kan ni. Kecil guna ni. Tu, bau lagi. Jadi kita duk bercakap soal orang tolak hadis ni, kita tak boleh berhenti lagi. Kerana mereka tak berhenti. Gerakan menolak hadis ni berjalan. Bukan di Malaysia. Tetapi dia dioperasikan di peringkat antarabangsa. Bukan Malaysia sahaja menghadapi malapetaka ini. Bahkan seluruh dunia. Sama ada banyak ataupun sikit aja. Benda ni ada dan diterima oleh segelintir orang. Di mana-mana tempat. So, kita kena terus bercakap benda-benda macam ni. Kata dia, dan lagi sabda Nabi SAW, kata Imam Al-Ghazali, hanya sesungguhnya. Sabda Nabi, ta'isa abadu az-zawjah. Artinya, binasa dan jahat lelaki yang jadi hamba bagi isterinya. Ta'isa abdu. Ta'isa abdu az-zawjah. Alif tu dia dikembang dengan dal. Sebenarnya dia kena duduk dekat dengan lam. Ta'isa abdu az-zawjah. Maksudnya, ta'isa ni maksud dia penat. Letih. Penatlah seorang laki-laki yang menjadi hamba bini. Penat, memang penatlah. Kena queen control ni penat. Dia penat, kita tengok bertambah-tambah penat. Terkinjak-kinjak lari sana sini. Bini cepat tangan, cepat tinggal sebelah lagi duk tunjuk. Satu tunjuk utara, satu tunjuk selatan, lari terkincit je. Letih lah macam tu. Kita tengok pun letih. Batang tubuh yang menanggung lagi letih. Betul-betul dah pakai cuk Melayu elok, buh kepiah menyengit dah nak keluar main. Bini dia kata, pergi mana tu? Kata dia ingat nak pergi mengaji. Mengaji apa ni budak siapa nak tengok? Tahu lucu buang ke tayar. Ambil baju, sangkut balik. Malam ni aku tak lah. Dapat pahalan niat sudah. Letih, memang letih. Bukan kita kata letih, Nabi kata letih. Nabi kata letihlah seorang manusia yang menjadi hamba bini. Sabda Nabi SAW yang demikian itu kerana bahawa sesungguhnya apabila mengikut oleh seorang laki-laki akan isterinya dalam suatu yang disukai oleh hawa nafsunya, maka ia itu jadi hamba bagi isterinya. Jangan kita jadi hamba pada bini kita. Kita jadi pembantu dia dalam urusan rumah tangga. Bantu dia, tapi bukan hamba dia. Kita jadi pembantu dia, tetapi bukan hamba dia.
Dan satu orang telefon di rumah baru ni. Cakap dengan orang perempuan dia marah semua. Orang perempuan lah telefon ni. Marah semua. Dia kata ni, saya baru dapat apa nama keset wanita Ustaz Samsuri ni. Awak tahu kan? Tanya. Awak tahu kan? Perempuan saya kata, awak tahu tak mana? Dah dua dengar orang keset dah tak ada yang baik orang perempuan orang ni. Jahat belakang ni. Takkan Islam letak orang perempuan sampai tangga tu pun. Kata tang mana tu, bahagian mana yang kata jadi teruk sangat tu, bahagian mana? Dah lah sampai gulai ketam pun. Oh marah tang cerita gulai ketam lah kita khabar itu ni. Dia marah. Dah lah pula. Betul lah gulai ketam tu tak ada dalam kitab. Itu contoh kita buat. Tapi contoh tu kita buat tak lari dengan isi kitab yang kita baca. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kacau ya dia balik buat. Maka sesungguhnya binasalah ia kerana bahawa sesungguhnya Allah menjadikan isteri itu seperti milik di dalam perintahnya. Maka apabila miliknya oleh seorang laki-laki akan dirinya, maka bagi kamu mengikut istrinya, maka sesungguhnya jadi terbalik pekerjaan itu. Jadi penghulu akan hamba dan jadi hamba akan penghulu. Jadi kita jangan duk bagi jadi terbalik lagu tu. Tuhan bagi jadi isteri ini milik kepada suami. Isteri itu milik suami. Perempuan ni sebelum dia berumah tangga, dia milik bapa dia. Bapa dia jadi wali mujbir. Dia tak boleh kahwin melainkan dengan izin bapa dia. Itu dia. Orang perempuan ni milik bapa dia sebelum dia kahwin. Bila dia kahwin saja, bila berlaku sahaja akad nikah, pemilikan itu terus transfer daripada bapa dia kepada suami dia. Dia menjadi milik suami dia. Makna kata milik ialah dia menjadi hamba dan suami dia jadi penghulu dia. Maka amat salah kalau sekiranya terbalik. Hamba sudah jadi penghulu, penghulu sudah jadi hamba. Tak boleh. Tak boleh jadi macam tu. Bos sudah jadi kuli, kuli sudah jadi bos. Tak boleh. Mana boleh jadi? Satu hari kita pergi pejabat daerah, pergi masuk bilik DO, tengok tukang kebun sudah duduk atas bangku DO. Kita pun terkejut, habis semua orang pergi pakat terkejut. Tak apa lagi. Kok-koklah dia masuk, DO semua masuk PMD apa dalam pejabat. Keluar-keluar pergi, DO sudah duduk cok tanah. Duduk gembok tanah nak tanam pokok bunga. Ini sudah jadi kacau. Betulkah? Ataupun aku mimpikan berepeklah bila kita duduk tengok ni. Tak boleh jadi pula. Samalah dengan isteri dan suami. Tak boleh jadi macam tu. Kita pergi rumah dia, pergi tengok, bagus bini dia punya duduk sila panggung depan TV, duduk tengok video, cerita apakah. Di dapur tu bunyi duduk tombeh, cio, pergi ke dapur, laki dia sudah pakai apron semua, duduk masak di dapur. Jangan jadi macam tu. Ini semua celaru punya cerita. Jangan. Tolong tak apa. Tapi masa suami tolong masak, bini jangan tengok TV. Hang mai tolong potong bawang. Tak apa. Tapi kalau suami masak, bini sudah tengok TV, ini tak boleh jadi dia. Dia kata semua tu jadi celawa dia. Maka yang demikian itu jadi binasa. Dia kata, otak kalau kita biar jadi macam tu. Dari kerana inilah kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar, khalifun nisa'a fa inna fi khilafihinna al-barakah. Artinya, bersalahan oleh kamu akan perempuan di dalam suatu yang disukai oleh hawa nafsunya, yang menyalahi akan syariat. Kerana bahawa sesungguhnya di dalam menyalahi akan mereka itu terdapat barakah. Itu dia. Sayyidina Umar kata. Sayyidina Umar kata kepada suami ini, jaga baik-baik. Kalau bini kamu nak buat satu benda yang syarak tak bagi buat, kamu mesti menyalahi dia. Maknanya, bangkang dia. Jangan ikut dia. Dia kata, abang, apa tu nak buat contoh? Hak jenis hak Tuhan tak bagi ni. Dia ajar. Dia kata, abang, jom tengok wayang.
Contohlah kita buat, jom tengok wayang. Kita pun, aku dah mula pergi mengaji dah, ajak tengok wayang pula. Cukuplah dulu-dulu kita tengok banyak gambar dah. Kita tengok televisyen di rumah sudah lah. Dah jom lah, lepas tak gambar bagus jangan duk ajak sangat-sangat. Tak lagi aku pergi cuma ya. Jahanam. Tak boleh begitu. Awal-awal lagi bila dia kata, abang jom tengok wayang, khalifun nisa. Sayyidina Umar kata, canggah dia. Aku tak pergi dan aku tak bagi hang pergi. Sikit habis. Allah apa? Aku kata tak boleh. Hang kata lagi sekali, nanti kena. Okey, titik terus. Pasal apa? Kalau kita buat macam tu, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kata dia, fa inna fi khilafihinnal barakah. Terdapat barakah di sebalik khilaf itu. Bila kita tak mau ikut dia, ada barakah di sebalik itu. Dan sayugia, segala orang yang takut akan Allah, bahawa sesungguhnya hendaklah memelihara ia akan dirinya dan menjauhkan dia daripada mengikut kesukaan hawa nafsu isterinya yang menyalahi akan syariah. Kerana tiada seorang yang mengikut seperti yang tersebut itu, melainkan diturunkan Allah Subhanahu wa taala bala ke atasnya. Seperti yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza fa'alat ummati 15 khaslah, halla bihal bala." Maknanya, apabila berbuat oleh umat aku akan yang 15 perkara itu, maka nescaya turunlah atas segala mereka itu bala. Yang ni hadis yang kita selalu baca dah. Ada 15 perkara yang Nabi ingatkan. 15 perkara tu jangan duk buat, kerana kalau kita buat, bala Allah turun. Apa dia 15 perkara tu? Yang pertamanya, kata Nabi SAW, "Iza kana al-maghnamu dualan." Nas hadis tak ada dalam kitab kita. Tapi maksud dia, "Iza kana al-maghnamu dualan." Apabila harta beredar di sekitar orang yang tertentu sahaja. Itu maksud dia. Maksud maghnam itu asalnya ghanimah, harta rampasan perang. Tapi diartikan hadis ini, "Iza kana al-maghnamu dualan," apabila harta diduki kepada orang-orang yang tertentu saja. Mai tender apa pun duk dapat kat orang tu ya. Makna kata harta dikasih kat orang lain. Keluarlah tender angkut pasir sungai dah, dia juga dapat. Keluar mai permit lori, dia juga dapat. Keluar apa pun, naga tu sekok aja duduk selinang kat dia. Orang lain ni bukan tak minta. Minta ni tak tahu berapa kali punya minta, tak pernah dapat. Kalau tak dapat, tapi duduk dapat kat orang, tak apa juga, dah duduk dapat kat orang tu aja. Itu tanda bala Allah nak turun. Itu tanda bala Allah nak turun. Yang kedua, wal amanatu maghnaman. Kata dia yang kedua, apabila amanah jadi rampasan, jadi rebutan. Maka berebut nak jadi ketua, nak jadi imam, nak jadi pengerusi masjid, nak jadi setiausaha masjid, berebut ni, lobby lebih pada berebut jawatan politik. Tunggulah bala Allah akan turun. Yang ketiga, waz-zakatu maghraman. Apabila zakat jadi piutang. Nak buat keluar zakat, jadi berat. Macam nak bayar hutang pula. Nak bayar zakat tu, walhal dia sudah cukup nisab, sudah cukup haul, sudah wajib bayar zakat, tapi dia duk tangguh. Bukan tak mau bayar, nak bayar tapi duk lajak. Lepas dah tempoh dia. Masuk tahun yang kedua, masuk tahun yang ketiga, tak bayar sampai kesudah. Yang keempat, wa ata'a ar-rajulu zaujatahu. Apabila
adalah mengikut laki-laki akan isterinya. Ini yang dia nak abang ni. Apabila suami sudah kena queen control, tunggu bala Allah akan turun. Ada ke tak ada atau ni main mengaji ni yang kena tu ni. Kadang-kadang tak ingat juga nak tanya, nak suruh angkat tangan. Leceh, ni cerita leceh ni. Leceh dia sampai ke peringkat Tuhan kata halai bala Allah ni. Ni berat punya cerita ni. Suami kena sadung hidung. Macam orang sadung hidung lembu, duk eret tu. Jangan ni leceh punya cerita ni. Allah marah ni. Bukan setakat Allah marah kepada suami yang berkenaan, bahkan dijanji pula bala turun kepada umat yang ada di kalangan umat itu, orang yang macam ni. Yang keenam, wa'aqqa ummah. Apabila yang kelima, wa'aqqa ummah, apabila ibu diderhakai. Ibu sudah tidak dihormati lagi. Orang buat derhaka lebih kurang dan sebagainya. Yang keenamnya, wa barra sadiqah. Apabila berbuat kancin ia akan taulannya. Kancin ya benar. Barra ni maksud dia rapat sangat. Kancin kot kita ada kata ni, kancin. Dia kata kancin. Bila kita terlampau kancin dengan kawan, sehingga kan wa barra sadiqah, kawan kata betul semua. Hak ustaz kata tak betul, hak ulama kata tak betul, hak nabi kata tak betul, kawan dia kata lagi betul. Maknanya dia barra sadiqah, dia terlampau betulkan kawan dia. Tunggu bala Allah akan turun. Yang ketujuhnya, wajaha abah, benci ia akan bapaknya. Bila anak-anak dah mula meluas dekat bapak, dia meluas bapak dia. Pak dia terlampau sangat doa atok hidup dia, doa arah dia buat yang tu yang ni, dia meluas. Dia kata pun meluas tengok orang tua ni. Saya dia aku sepak cuma. Ada budak-budak hari ni kata perkataan macam tu kat pak dia. Dia kata tu, aku sepak cuma. Dia kata kat pak, aku sepak. Bila sampai anak-anak gamak keluar kata macam tu dekat pak, tunggu bala Allah tentu. Yang ke-8-nya, wartafa'atil aswatu fil masajid, terangkat dirinya atas segala. Dia tak betul itu, dia terjemah tak betul, tolong kau betul. Wartafa'atil aswatu fil masajid, maksudnya terangkat suara yang lantang di dalam masjid. Maksudnya masjid sudah jadi medan pertelagahan. Betul tak dalam masjid? Bakalai hang maki aku maki hang. Ada satu masjid baru ni sampai ambil PA sistem hampuk atas lantai bagi pecah. Bakalai. Soal siapa betul, siapa salah itu nombor 2. Soalnya adab dalam masjid kena jaga. Kalaupun satu pihak betul, satu pihak salah, pihak yang betul tidak diberi lesen untuk ambil PA sistem sampai atas lantai dalam masjid. Tak boleh. Jadi, dekat-dekat dengan kita ni. Berkelai atas masjid, mula-mula duk lawan kata hang aku katakan hang jawab balik kat aku, bangkit. Kalau logo ni mesyuarat agung baik tak samai, biar ambil PA sistem pegang. Aku nak empuk, terus siapa larang aku. Oh, sampai atas lantai, pecah habis. Awak kita jadi teruk ambil macam tu. Pasal apa yang kita jadi teruk sampai macam tu? Kita nak jawab apa di depan Tuhan esok ni? Hormat, ini rumah Allah. Nabi hormat masjid ini sehingga kan seorang Arab Badui main semayang di masjid, lepas semayang maghrib dia pergi ke tepi masjid, dia ludah. Nabi pergi turun di tempat ayat liuk dia tu. Nabi rongkai serban, Nabi lap ayat liuk dia.
Nabi kata lain kali, jangan kamu buat begini. Kerana ini masjid, ini rumah Allah. Bukan ludah di mihrab ni, bukan ludah atas membar. Ludah di tepi masjid. Nabi silap. Nabi jaga masjid, Nabi muliakan masjid sampai macam tu. Kita hari ni ambil PA kita hampailah masjid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kesembilannya, wa kana za'imul qaum arzalahum. Adalah penghulu bagi segala kaum itu yang terlebih hina bagi mereka itu. Maknanya za'im. Za'im ni maksud dia ketua, rais. Wa kana za'imul qaum. Dan adalah ketua yang kita lantik dalam masyarakat kita ni, arzalahum, orang yang paling hina, perangai paling kotor, kita bagi jadi ketua. Kita tahu dia ni dengan minum arak, dengan kaki tua, dengan kaki betina, dengan apa semua, lantik dia bagi jadi ketua. Bagus pun yang saya dah. Tunggu bala Allah akan turun. Yang ke-10-nya, wa ukrimar rajulu makhafata syarrih. Apabila adalah sebaik-baik lelaki itu takut bagi kejahatan, mengambil oleh kaum itu akan hamba perempuan. Itu dia sambung dah tu. Adalah sebaik-baik lelaki itu takut bagi kejahatan seseorang itu. Maksudnya, wa ukrimar rajulu makhafata syarrih. Kita hormat, kita muliakan satu orang manusia kerana takut jahat dia. Kerana dia jahat, kita hormat dia. Kalau tak hormat dia, tak dia buat kacau, leceh, kita hormat dia lah. Bila masyarakat buat macam tu, bala Allah akan turun. Patutnya, bila dalam qaryah kita ni, dan kampung kita ni ada kaki jahat ni, bukan kita nak kena takut kat dia, tapi kita pakat-pakat pergi luku kepala dia seorang sekali. Barulah hilang jahat dia. Ni dah, dia buat jahat, lagi orang hormat dia. Lagi jahat, lagi orang hormat dia. Maka bertambah jahat dia. Kita duk buat macam mana? Kita duk buat macam tu. Kita duk buat macam tu. Kaki samsin, masjid tak pernah mai. Duk cerca masjid. Duk kata lebih kurang dekat masjid. Dan sebagainya. Ni malam mengaji, orang mai parking penuh. Sampai kereta dia nak keluar tak boleh. Dia marah. Jenis macam ni. Kita duk jaga dia. Dia panggil kenuri. Kita pergi awal kali. Makin-makin lemak dia. Saya pergi mengajak di satu masjid. Bila orang parking macam ni lah. Parking sampai double line. Dua lapis parking. Dan bila ramai sangat dia nak buang mana tak boleh. Dia pergi bubuh depan pintu pagar rumah orang. Hamba Allah dia buang kereta depan tu. Jenis tak main mengaji kan. Sungguhlah rumah dia tepi masjid. Tapi dia jenis tak main. Dan jenis tak pernah berasa nak main. Dan dia pula pilih malam ada mengaji ramai-ramai ni. Dia nak keluar pergi ke Lembang. Senang. Dia kata, tak pergi pun duduk di rumah, duduk dengar, kacau. Dia kata. Suruh anak-anak siap apa semua dah, pakai elok dah semua, keluar-keluar. Ada kawan balan depan pintu pagar rumah dia. Marah ni tak saya kira lah. Buat surat komplain. Komplain pasal apa nama ni, kuliah agama ustaz ni mengganggu lalu lintas. Orang Islam kita. Jadi hantar surat ni pergi kat pihak polis, hantar pergi kat DO dan sebagainya. Dia kata ni apa nama ni mengganggu lalu lintas. Jadi saya harap dia kata pihak yang berkenaan ambil tindakan, hentikan kuliah ni. Bagus punya kaki. Jorok tengkok dengan tali rupiah boleh tahan. Dah letak bawah main mengaji. Itu buat lagu tu pula. Wa syuribatil khamr. Dan apabila diminum segala arak, tunggu bala Allah akan turun. Yang ke-12-nya, walubisal harir, dipakai perhiasan sutra oleh laki-laki. Laki-laki dah mula pakai baju sutra. Yang ke-13-nya, wattukhizatil qainat, mengambil oleh kaum itu akan hamba perempuan bernyanyi-nyanyi.
Maknanya apabila penyanyi perempuan diagung-agungkan, disanjung tinggi, tunggu bala Allah akan turun. Yang ke-14-nya wal ma'azif, apabila bermain-main ia apabila bermain-main ia akan segala alat permainan seperti raid dan kecapi dan biola dan seronai dan barang sebagainya. Maknanya apabila alat muzik digunakan oleh orang ramai. Dan yang ke-15-nya dia kata wa la'ana akhiru hadhihi al-ummah awwalaha, dan telah melaknat akan kesalahan umat oleh awalnya, maka nantilah olehmu pada ketika ini akan kedatangan bala dalam bentuk angin merah, atau ditenggelamkan dalam bumi, atau diubahkan rupa seperti rupa anjing dan babi dan barang sebagainya. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Malaysia ni satu benda yang kita cukup takut di Malaysia ni. Bila dia main satu bala, dia main bertali-tali. Dia main bala ular sawah. Ular sawah saja. Sebulan tu cerita ular sawah saja. Sampai ular sawah makan ayam pun masuk surah Allah juga. Pasal apa? Pasal dia main musim ular sawah. Ni dia nak mula dah. Musim tanah runtuh. Tunggu tengoklah. Sebulan ni dia nanti bunyi runtuh saja. Kemarin tanah runtuh, hari ni timbul dah. Tanah retak, tanah retak. Dia nak nanti sebiji. Satu jadi, dia nanti main lagi. Jadi dalam sebulan ni kau satu pakai sangat lebuh raya yang ada bukit ni. Jadi musim dia. Tu terowong tu. Terowong apa? Di mana terowong? Lepas pada Ipoh kan? Sebelum Ipoh. Sebelum Ipoh. Jelapang tu. Sebelum tol Jelapang tu. Lama dah. Kita duduk lalu tengok Mekah tu lama dah. Tinggal nanti baca ayat kursi. Tak berhenti lah kita pun. Jangan duk belawak benda kemalangan ni. Jangan minta Allah timpang. Minta tak mau kena. Tapi tang Mekah tu Mekah sungguh. Kita lalu pula baru ditengok dia duk pelastar pula Mekah tu. Lagi kecut pun. Hari ni keluar pula dalam surah Abah. Cerita Mekah tu. Mekah makin banyak pula dah. Ni semua karut. Pasal nak kena pakai jalan lama balik. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Semua benda ni berlaku mengikut ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi berlakunya perkara ini Allah jadikan hukum sabab musabab dia. Yang tu kita nak kena tengok. Allah jadikan jibal, bukit-bukit ini sebagai autada, sebagai pasak bumi. Bila kita tidur rendah, belah bukit dan sebagainya, kita seolah-olah mencabut pasak bumi. Berlakulah gempa bumi, berlakulah macam-macam benda yang bukan-bukan dalam dunia kita hari ini. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada kelemahan dan silap saya sendiri. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr.